Nenek Ira. Dahulu dia seorang gadis yang paling cantik dekat kampung. Semua orang sukakan dia, baik hati, peramah. Nenek Ira ni dia sukakan kanak-kanak, hormat orang tua, seorang gadis yang rajin. Memang orang kampung ramai sukakan Nenek Ira ni. Pada zaman tu, zaman kegemilangan Nenek Ira. Dahlah cantik, baik pula kan. Pasti ramai lelaki-lelaki muda yang cuba nak melamar Nenek Ira. Tapi Nenek Ira menolak setiap lamaran yang datang. Kita pun tak tahu kenapa Nenek Ira berbuat demikian. Kisah tentang cantikan paras rupa Nenek Ira ni tersebar ke seluruh pelosok daerah. Jadi ramai jugalah yang meminang dia, melamar, merisik dari seluruh daerah yang berdekatan. Tapi tetap ditolak. Tak tahulah kenapa Nenek Ira bersikap demikian. Orang kampung pun hairan. Kenapa Nenek Ira berbuat demikian? Sehinggalah pada suatu hari seorang saudagar tua yang kaya raya datang mencuba nasib. Dan dia sanggup membayar beberapa banyak pun wang untuk mendapatkan Nenek Ira. Menurut arwah nenek aku, Nenek Ira ni bukan dia tak nak kahwin, sebab dia terpaksa jaga masa tu arwah ayah dia yang tengah sakit tenat dengan keadaan yang sangat tak mengizinkan. Sebab itulah dia belum berniat untuk mendirikan rumah tangga. Apa yang nenek aku ceritalah, semua cerita ni pun dari nenek aku. Mungkin itulah sebab utama kenapa Nenek Ira lebih suka hidup membujang. Nasib saudagar tersebut pun sama seperti nasib pemuda-pemuda lain. Pinangannya juga ditolak oleh Nenek Ira. Di sini bermulalah kisah tragis Nenek Ira apabila dia menolak pinangan dari saudagar tua yang kaya itu. Malahan cincin, wang hantaran dan barang-barang yang dibawa oleh rombongan saudagar kaya itu dipulangkan balik oleh Nenek Ira. Saudagar tersebut benar-benar marah. Pada suatu hari yang cerah, Nenek Ira pun pergi ke pekan. Pada petang tu dia membeli keperluan barangan dapur macam biasa, beras, bawang, sayur dan lain-lain lah. Tapi pada hari itulah berlaku sesuatu kepada Nenek Ira. Jadi selepas selesai membeli barang, Nenek Ira pun bersiap-siap untuk balik. Tetapi tiba-tiba semasa menyeberangi jalan, sebuah kereta meluncur dengan laju dan melanggar Nenek Ira. Nenek Ira pun rebah di tempat kejadian. Orang ramai pun berkerumun dan mereka cuba membantu. Dan ada juga yang menelefon pihak hospital untuk melaporkan perkara tersebut. Nenek Ira terpaksa dirawat di hospital berbulan-bulan. Dan yang lebih malang lagi, kereta yang melanggar Nenek Ira tidak ditemui. Beberapa bulan kemudian, Nenek Ira keluar dari hospital dengan, saya minta maaf, dengan keadaan kakinya yang pincang. Semenjak peristiwa itu, Nenek Ira dah jarang bergaul dengan orang kampung dan sudah tak bermain dengan anak-anak lagi.
Dia suka menyendiri dan banyakkan masanya duduk seorang-seorang di jeti kampung. Mungkin Nenek Ira sedih dengan keadaannya sekarang. Hampir setiap malam orang kampung akan mendengar bunyi tangisan yang mendayu-dayu dari jeti itu. Mereka tahu itulah tangisan Nenek Ira. Mungkin dia menangisi nasib yang telah menimpanya. Ada juga yang cuba nak merawat dan memujuk, tetapi Nenek Ira sudah tidak mempedulikan semua itu. Menurut cerita nenek aku, sepatutnya Nenek Ira lah yang akan mewarisi harta pusaka keluarganya, iaitu termasuklah rumah di hujung kampung, tanah-tanah kebun, dan termasuklah harta-harta yang lain. Tetapi memandangkan keadaan Nenek Ira sedemikian, ayah Nenek Ira telah mengubah wasiat tersebut. Nenek Ira dengan berat hati pun bersetuju untuk mengawini saudagar kaya yang di awal cerita tadi tu, sebab dia tahu sekarang dia sudah tidak punya apa-apa. Jadi akhirnya Nenek Ira berkahwin dengan saudagar tua tersebut. Pakaian itu taklah seperti yang diinginkan. Nenek Ira sering ditinggalkan, kadang-kadang dalam setahun ada 2 atau 3 kali balik, dan kadang-kadang langsung tak balik. Ini menyebabkan Nenek Ira kembali menangis di jeti setiap malam. Malam tersebut adalah malam terakhir orang kampung melihat Nenek Ira di jeti tersebut. Nenek Ira telah hilang dan tak dijumpai. Ada juga spekulasi yang mengatakan Nenek Ira ni terjun ke laut lah, dah pergi cari suami dia lah, macam-macam lah. Tapi bagi aku, Nenek Ira bukanlah sebegitu. Ini adalah misteri kehilangan Nenek Ira. Apa yang peliknya, walaupun Nenek Ira sudah tidak kelihatan, tapi tangisan tu akan kedengaran, terutamanya pada malam Jumaat. Tangisan tu terus kedengaran oleh orang kampung. Thank you semua sebab sudi dengar cerita saya dari awal hingga akhir. Okey, episod seterusnya jangan lupa kita jumpa minggu depan. Bye.